Selamat pagi dan salam sejahtera. Kita bertemu dalam video psikologi pendidikan. Di dalam video ini, saya akan menghasilkan kepada Anda paparan slide mengenai pembelajaran pemikiran kreatif. Kita akan sama-sama mempelajari bagaimana pemikiran kreatif ini akan dapat menyumbang kepada proses pengajaran dan pembelajaran yang lebih berkesan. Kita akan sama-sama meneliti slide yang akan dibuat. Di dalam pemikiran kreatif ini, kita akan melihat 5 komponen utama yang akan kita pelajari. Yang pertama, konsep creativity dalam pembelajaran. Kedua, ciri-ciri pemikiran kreatif dalam pembelajaran. Ketiga, peringkat perkembangan pemikiran kreatif. Keempat, model pengajaran dan pembelajaran kreatif. Dan kelima, kepentingan dan impak pemikiran kreatif dalam pembelajaran. Apakah creativity? Creativity adalah penggunaan imajinasi untuk menyelesaikan masalah, cabaran, soalan, atau tugasan. Kebolehan untuk mencerna dan menghasilkan ide baru yang asli. Kebolehan mencipta. Ide kreatif yang asli, pemikiran kreatif memerlukan individu berpikir dalam arah atau hal yang baru. Penghasilan karya atau produk, ciptaan asli dan sesuai. Asli bermakna karya yang original. Sesuai merujuk kepada kegunaan produk atau ciptaan berdasarkan suatu keperluan. Setelah mengetahui apakah creativity, kita mendalami kepada konsep pemikiran kreatif. Phillips menyatakan bahwa pemikiran kreatif melibatkan penghasilan sesuatu seperti lukisan, sajak, teori saintifik, iklan yang inovatif, jenaka yang luar biasa, dan melibatkan juga keberanian yang mencabar strategi yang lazim digunakan, yaitu kebolehan melihat sesuatu daripada sudut yang berlainan. Manakala Mok Song Sang menjelaskan kreatif membawa maksud penghasilan ide, aktiviti, dan benda yang baru. Pemikiran kreatif merupakan pemikiran yang berupaya memikir apa yang belum difikir oleh orang lain untuk menyelesaikan masalah. Ia juga adalah kebolehan mengeluarkan pelbagai penyelesaian yang luas terhadap sesuatu masalah. Hasil pemikiran mempunyai sifat yang tersendiri dan prosedur pemikiran tidak tetap serta tidak dapat diramalkan. Pemikiran kreatif juga sebagai operasi berpikir yang dapat mengembangkan ide, hasil, metafora, analogi, dan definisi, atau mereka cipta sesuatu yang baru. Seterusnya, menurut Jamilah 2004, apabila wujudnya masalah, maka seseorang akan mula berpikir, dan mereka perlu berpikir secara kritis dan kreatif untuk mencari penyelesaian bagi masalah tersebut. Mumford 2003 menerangkan creativity adalah suatu proses yang mengakibatkan kepada penghasilan sesuatu yang baru dan berfaedah. Seterusnya, Clarkson 2005 pula menyatakan bahwa creativity merujuk kepada sifat yang tertentu, yaitu antaranya pemikiran divergent, kebolehan untuk mengambil risiko, fleksibel dalam perlakuan dan tindakan. Dan Tolerance 1988 mendefinisikan creativity sebagai suatu proses memformulasi, menyemak semula, menilai hipotesis dalam usaha menyelesaikan sesuatu masalah yang tidak diketahui. Apakah ciri-ciri pemikiran kreatif? Seseorang yang mempunyai ciri pemikiran kreatif adalah seorang yang mempunyai keberanian, mempunyai imajinasi, berupaya untuk mengembangkan ide, dan berkebolehan untuk mereka cipta. Kita sama-sama meneliti justifikasi bagi keempat-empat ciri-ciri pemikiran kreatif ini. Keberanian dalam ciri-ciri pemikiran kreatif
adalah berani menjana ide yang baharu dan pelbagai tanpa dikongkong oleh ide lama. Seseorang berfikiran terbuka dan sanggup menerima risiko dan kritikan orang lain. Manakala imajinasi pula adalah keupayaan untuk berfikir atau berimajinasi yang mencapa serta kemahiran sintesis untuk mencantumkan ide-ide yang sedia ada agar menjadi ide atau hasilan yang baharu. Bagi ciri perkembangan idea, seseorang akan dapat menyediakan pelbagai alternatif yang baharu. Dan seterusnya, mereka cipta. Ciri reka cipta yang berasaskan kemahiran sintesis untuk menghasilkan ide-ide yang baharu. Proses pemikiran kreatif berlangsung dalam beberapa peringkat. Menurut Wallace 1962, pemikiran kreatif berlaku dalam beberapa proses mental dan dapat dibahagikan kepada 4 peringkat, yaitu penyediaan, pengeraman, ilham, dan pengesahan. Kita sama-sama meneliti bagi keempat-empat proses ataupun peringkat pemikiran kreatif ini. Peringkat persediaan adalah fasa menjanakan idea yang pelbagai dan baharu tanpa dikongkong oleh idea lama. Oleh yang demikian, seseorang yang mempunyai pemikiran kreatif juga berfikiran terbuka dan sanggup menanggung risiko dan kritikan orang lain. Di peringkat pengeraman adalah apabila menghadapi masalah yang rumit. Biasanya penyelesaian hanya dapat diperolehi dengan berfikir dan menakul selepas satu jangka masa yang lama. Dalam tempo itu, kadang-kadang orang itu tidak memikirkan secara sedar, tetapi ia tetap berfikir dan memerhati. Jangka masa berfikir di luar kesedaran ini disebut tempo pengeraman. Peringkat ilham akan berlaku setelah berfikir dan mencuba berkali-kali. Idea atau penyelesaian kreatif akan terhasil. Idea yang diperolehi itu mungkin hanya sebahagian ataupun menyeluruh, tetapi tidak tersusun dan perlu dibasuai untuk menjadi lebih bermakna. Dan peringkat akhir, yaitu peringkat pengesahan, adalah proses mental yang akan menentukan sama ada idea atau penyelesaian yang diperolehi itu logik dan dapat diterima. Idea abstrak pula ditonjolkan dengan simbol dalam bentuk yang konkret. Dalam mencari pengesahan ke atas idea untuk penyelesaian, idea sampingan atau tambahan mungkin dihasilkan bagi menyempurnakan penyelesaian. Seterusnya kita akan melihat model pengajaran dan pembelajaran kreatif. Terdapat beberapa model pengajaran dan pembelajaran di dalam pemikiran kreatif, yaitu model konstruktivisme, model inquiry penemuan, pembelajaran berasaskan masalah, pembelajaran berasaskan projek, dan membuat keputusan. Kita akan meneliti model-model ini pada slide seterusnya. Konstruktivisme adalah proses pembelajaran yang menerangkan bagaimana pengetahuan disusun di dalam minda pelajar. Ciri pembelajaran konstruktivisme adalah memberi penekanan kepada murid supaya berpeluang untuk membentuk kemahiran dan pengetahuan, yaitu dengan mengaitkan pengalaman lampau dengan kegunaan di masa hadapan. Murid bukan sahaja diberi fakta, tetapi penekanan diberi kepada proses berpikir dan kemahiran berkomunikasi. Kesan konstruktivisme dalam pemikiran kreatif adalah pelajar berpeluang mengemukakan pandangan mereka terhadap sesuatu konsep. Pelajar dapat berkongsi persepsi atau pandangan atau ide antara satu sama lain. Pelajar dapat mengaplikasikan ide baru dalam konteks yang berbeza untuk mengukuhkan kefahaman. Pelajar dapat menghubung-kaitkan ide yang asal dengan ide yang baru sahaja dibina. Dan guru akan dapat meningkatkan kemahiran berfikir di kalangan pelajar.
Model inquiry penemuan adalah pembelajaran berpusatkan murid yang melibatkan masalah, penerokaan dan penemuan yang berkaitan untuk mendapatkan maklumat melalui pertanyaan dan perasaan ingin tahu murid. Kesan inquiry penemuan dalam pemikiran kreatif adalah melalui inquiry ini, murid akan dapat mengaplikasi kemahiran meneroka, menilai, menganalisis, menyelesaikan masalah, dan membuat keputusan. Mengintegrasi kemahiran pengetahuan dan nilai, meningkatkan kemahiran KBKK murid, dan meningkatkan kemahiran komunikasi. Seterusnya, kita melihat kepentingan pemikiran kreatif dalam pembelajaran. Kita dapati pemikiran kreatif dapat memupuk dan mewujudkan pemikiran yang baik dan berkesan. Ia juga dapat mengamalkan budaya berpikir secara kritis dan kreatif. Seterusnya dapat mengelakkan kesilapan berpikir di kalangan murid semasa proses pembelajaran berlangsung. Bagaimanakah kemahiran berpikir ini dapat mengelakkan kesilapan berpikir? Ya, kita sering melakukan kesilapan semasa berpikir, terutamanya ketika membuat suatu keputusan dan menyelesaikan masalah. Kesilapan yang sering kita lakukan semasa berpikir adalah karena berpikir secara terburu-buru, sempit, kabur, dan juga bercerlaru. Aplikasi pemikiran kreatif dapat mengamalkan budaya berpikir secara kritis dan kreatif. Ini karena pemikiran kritis dan kreatif sangat diperlukan untuk tenaga kerja pada masa hadapan. Kemahiran untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan menjadi keperluan bagi kebanyakan pekerjaan. Kemahiran berpikir secara kritis dan kreatif atau KBKK digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran murid. Bagaimana KBKK berfungsi dalam pembelajaran murid? Latihan berpikir secara KBKK membolehkan murid membuat keputusan dan menyelesaikan masalah. KBKK menjana ide-ide kreatif murid. Murid juga dapat mengaplikasikan kemahiran, pengetahuan, pengalaman, dan kemahiran berpikir secara lebih praktikal. Melalui kemahiran KBKK, murid dapat mengatasi kesilapan berpikir. Seterusnya, akan meningkatkan aspek kognitif dan efektif. KBKK akan menjadikan murid bersifat terbuka untuk menerima dan memberi pendapat, membina keyakinan diri, dan membuat pertimbangan. Kepentingan pemikiran kreatif dalam memupuk dan mewujudkan pemikiran kreatif yang baik dan berkesan adalah hasil pemikiran yang baik dilihat melalui keberhasilan suatu dapatan, keputusan, kesimpulan, dan cara penyelesaian. Pemikiran yang baik tidak hanya bergantung kepada hasil atau produk, tetapi juga merangkumi proses pemikiran yang baik. Oleh itu, pelajar perlu dilatih dan mengalami proses yang pelbagai untuk menuju ke arah pemikiran yang baik, berkesan, dan tajam. Setelah memahami pemikiran kreatif dalam pembelajaran, kita dapat menyimpulkan bahwa kemahiran berpikir secara kreatif sangat penting dalam pengajaran dan pembelajaran karena ia dapat meningkatkan kebolehan pelajar untuk mencerna dan menghasilkan ide asli dan bersifat generatif. Ide baru terhasil melalui ilham atau gabungan ide-ide yang ada. Kemahiran berpikir dalam pengajaran dan pembelajaran memainkan peranan yang penting karena ia membolehkan pelajar memahami, menilai, serta mengaplikasikan maklumat yang diterima dalam berbagai situasi. Pelajar perlu menguasai kaidah kemahiran berpikir secara kritis, kreatif, dan inovatif adalah penting karena kemahiran berpikir yang terdapat dalam mata pelajaran membolehkan mereka melakukan proses pemikiran untuk mendapatkan kesimpulan atau dapatan dalam pembelajaran mereka yang dapat menjadikan proses pembelajaran akan lebih bermakna kepada pelajar. Jadi, kita telah melihat dan memahami bagaimana pemikiran kreatif telah menyumbang kepada proses pengajaran dan pembelajaran yang lebih efektif dan berkesan. Diharapkan perkongsian ini dapat memberi manfaat kepada kita semua. Sampai bertemu lagi dalam perkongsian video di masa-masa akan datang.
Sekian dan terima kasih.